Apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata yang kasar. Mikroorganisma boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Selain itu, pengelasan mikroorganisma boleh dibahagikan kepada 5 jenis iaitu kulat, alga, protozoa, bakteria dan virus. Apakah yang dimaksudkan? Fungsi multisel seperti muka titik putih biasanya terdiri daripada sporangium sfera dan hifa berbentuk seperti benang. Kulat unisel seperti yeast membiak secara aseksual dengan tunas. Rujuk grafik di bawah di mana kita dapat lihat struktur pertunasan yeast iaitu pembiakan secara aseks. Perhatikan struktur asas bakteria seperti gambar rajah animasi di bawah. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Bakteria mendapatkan makanan melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil ia boleh membuat makanan sendiri disifatkan sebagai autotrof, manakala bakteria yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati disifatkan sebagai saprofit, dan terakhir bakteria yang memperoleh nutrien daripada perumahnya disifatkan sebagai parasit. Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan.
Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan iaitu sistem imuniti. Tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Pada hari ini, kebanyakan vaksin adalah dalam bentuk kombinasi iaitu beberapa jenis vaksin digabungkan dalam satu suntikan agar kanak-kanak mendapat perlindungan terhadap beberapa jenis penyakit dengan hanya satu suntikan. Ia menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Penemuan prinsip penting imunisasi ini telah diteruskan bagi penyakit lain, antaranya adalah vaksin bagi penyakit cacar, coronavirus, difteria, penyakit anjing gila, batuk kering dan sebagainya. Di bawah merupakan rajah animasi bagi deterjen kimia dan larutan ekoenzim. Secara umum kita tahu bahawa surfaktan deterjen biasa iaitu deterjen kimia akan mengemulsikan grease dan tiga piring Petri steril yang mengandungi agar-agar nutrien disediakan dan dilabelkan A, B dan C. Tujuan eksperimen ini dilakukan adalah untuk membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril yang dicoret dengan jari tangan yang tidak dibasuh, jari tangan setelah dibasuh dengan air sahaja dan jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. Selepas 3 hari, mendapati bahawa piring Petri A dan B mempunyai tompok putih pada agar-agar nutrien adalah koloni bakteria, manakala piring Petri C tidak berkembang dengan baik. Susulan daripada eksperimen ini kerana bakteria hidup dengan baik dengan kehadiran nutrien di dalam kawasan gelap dan lembap pada suhu 37 darjah Celsius serta nilai pH yang neutral. Sebotol diisi dengan larutan glukosa dan yeast sedang dituangkan ke dalam botol untuk mengkaji nutrien yang merangsang pertumbuhan dan pembiakan yeast. Selepas beberapa minit, ampaian yeast akan menghasilkan buih. Gelembung yang dilepaskan menyebabkan belon kembung. Kenapa belon mengembung? Ini kerana yeast menjalankan respirasi dan bertindak balas dengan glukosa, dan proses ini yeast akan melepaskan gas karbon dioksida menyebabkan belon itu menggembung. Menarik kan? Ini sama seperti kita meniup belon kerana udara yang dihembuskan ke dalam belon merupakan udara daripada gas karbon dioksida.